Dalam kehidupan kita sekarang ni guys, apabila kita tengok balik semua perkara ataupun semua bidang yang ada dekat atas muka bumi ni, boleh dikatakan mostly kebanyakannya daripada bidang-bidang profesional seperti produk makanan, elektronik, social media, software system. Mostly daripada bidang-bidang tersebut telah dikonquer ataupun telah dipelopori ataupun telah dicipta oleh bangsa-bangsa Yahudi. Yes, bangsa Yahudi guys. And untuk pengetahuan anda, Dr. Stephen Kalion telah pergi ke Israel selama 3 tahun dan Dr. Stephen berjaya untuk menghasilkan sebuah tesis berkenaan dengan mengapa orang-orang Yahudi begitu bijak sehingga kan 70% bisnes yang ada dekat dunia ni dikonquer oleh orang-orang Yahudi. 70% bukan angka yang sedikit guys. Salah satu contoh terbesar adalah founder Facebook. Siapa yang tak kenal dengan founder Facebook, iaitu Mark Zuckerberg. Bila Carol tengok latar belakang dia, baru Carol dapat tahu yang dia merupakan orang Yahudi yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga Yahudi dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga Yahudi yang menganut agama Yahudi, iaitu Judaism. So dipendekkan cerita, Mark Zuckerberg ni masa umur dia 20 lebih lagi, dia dah berjaya untuk membuat sebuah platform social media yang menghubungkan student-student dekat universiti dia pada masa tu. And ketika dia berumur 20-an tu jugalah, dia dah berjaya menjadi seorang millionaire disebabkan oleh social media platform yang dia telah cipta tu guys. And then orang-orang yang ternama yang boleh dikaitkan dengan Yahudi adalah Albert Einstein, salah seorang manusia yang mempunyai IQ yang tinggi. Dia memang dilahirkan di dalam sebuah keluarga Yahudi. Siapa yang tak kenal dengan Einstein kan? Mestilah korang kenal, betul tak? And then selain daripada tu, Sergey Brin, iaitu salah seorang pencipta Google yang memang kita akan pakai hari-hari itu guys. Google memang kita akan pakai lah kan. Sergey Brin ni dia adalah seorang saintis komputer dan dia juga merupakan co-founder kepada syarikat gergasi Google, and dia adalah Yahudi. So Yahudi dalam bidang muzik kita boleh rujuk kepada orang yang bernama Irving Berlin, yang di mana dia adalah seorang lelaki yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga Yahudi di Israel, Isidor Berlin di Tumen pada 11 Mei 1888. Dia adalah seorang penulis lagu yang sangat hebat, yang di mana lagu dia yang paling famous adalah bertajuk White Christmas, yang di mana kalau anda nak tahu, lagu tu adalah lagu yang terpaling laris di dunia, yang di mana sebanyak 50 juta salinan lagu White Christmas tu telah terjual. Bing Crosby's White Christmas. It's the best-selling single of all time with more than 50 million copies sold. Irving Berlin juga telah mencipta sebanyak 3,000 lagu dan 17 daripada 3,000 lagu tersebut adalah lagu yang telah digunakan di dalam filem-filem Hollywood. And yang paling tak boleh belah sekali guys, walaupun dia ni nampak macam gempak gila kan, tapi pada dasarnya dia actually tak tahu pun basic principle of music composition. Maksudnya dia hanya tahu basic teori berkenaan dengan muzik sahaja. So orang Yahudi yang seterusnya adalah yang ni, orang-orang yang minat cerita Marvel memang dia akan kenal lah, iaitu Stan Lee. Dia merupakan seorang penulis buku komik, editor, publisher, and dia merupakan bekas presiden dan pengurusi Marvel Comics. Dia yang menciptakan karakter Hulk, dia yang menciptakan Iron Man, dia yang menciptakan karakter Captain America, dia yang menciptakan Doctor Strange, dan yang paling famous sekali adalah dia berjaya menciptakan karakter Spider-Man. Memang actually guys, kalau nak list down kan orang Yahudi yang dominate the industry in the world ni, memang ramai gila. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang just google je, nanti memang akan keluar guys. Tapi sebelum kita go through lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe di bawah, dan juga jangan lupa untuk komen. Carol akan cuba untuk reply satu persatu komen korang, insyaAllah guys. Okey, Carol nak disclaimer dulu awal-awal, yang di mana Carol bukanlah orang yang bijak pandai berkaitan dengan agama. Segala sumber yang ada dekat dalam video ni adalah hasil daripada rujukan daripada pelbagai resources guys. So, perkataan Yahudi mengandungi dua maksud yang berbeza, yang di mana apabila kita bercakap mengenai Yahudi, kita boleh kategorikan Yahudi sebagai agama dan juga kita boleh kategorikan Yahudi itu sebagai sebuah bangsa. Agama dengan bangsa. Jadi, yang pertama, jika kita ingin memahami Yahudi sebagai sebuah agama, kita perlu fahami terlebih dahulu berkenaan dengan maksud Bani Israel. Tapi sebelum kita fahami apa itu Bani Israel, kita kena faham maksud perkataan Bani terlebih dahulu kepada yang belum faham maksud Bani itulah. So, maksud kepada perkataan Bani adalah anak cucu ataupun keturunan. Maka Bani Israel adalah anak cucu Israel ataupun keturunan Israel. So, sekarang ni siapakah gerangan yang bernama Israel, and apakah maksud Israel itu sendiri? Jika kita rujuk di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 93, Israel merujuk kepada Nabi Yaqub, dan Israel adalah nama gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan perkataan Israel itu adalah berasal daripada bahasa Ibrani yang bermaksud hamba Allah yang taat ataupun tentera Allah. Di dalam buku The Book of Genesis, yang di mana buku The Book of Genesis ni adalah kitab Bible Hebrew, and dekat dalam Book of Genesis ni ada satu kisah berkenaan dengan daripada mana datangnya nama Israel tu, and kisah ni adalah kisah yang telah direka oleh orang-orang Yahudi. Jadi cerita dia bermula pada satu hari itu dikatakan Tuhan telah turun daripada langit ke bumi dalam keadaan rupa bentuk manusia, ataupun dalam erti kata lain Tuhan telah menyerupai manusia apabila Tuhan turun ke bumi. So, setibanya Tuhan di bumi dalam rupa bentuk manusia tu, Tuhan pergi berjumpa dengan Nabi Yaqub
Yakub dengan satu tujuan, yang di mana tujuan tersebut adalah untuk mengajak Nabi Yakub untuk berlawan ataupun untuk bertumbuk ataupun untuk bergusti lah, senang cerita kan. Maka dalam cerita The Book of Genesis tu, Nabi Yakub terima pelawaan Tuhan untuk bergusti dengan dia, and mereka pun berentak bertumbuk, human sana human sini, and nak dipendekkan cerita, pertarungan antara Tuhan dengan Nabi Yakub tu telah dimenangi oleh Nabi Yakub. Yes, Nabi Yakub berjaya untuk kalahkan Tuhan, dan selepas daripada pertarungan tersebut, Tuhan yang dah kalah tadi tu terus cakap dekat Nabi Yakub, lepas ni nama kau bukan lagi Yakub, aku tukarkan nama kamu kepada Israel. Dan itu adalah kisah di dalam The Book of Genesis, yang di mana ianya adalah cerita yang telah direka oleh pendeta-pendeta Yahudi ataupun orang-orang Yahudi daripada kitab Taurat. Yes, kitab Taurat tu mereka telah tokok tambahkan ataupun selewengkan. Macam mana boleh tahu yang kitab Taurat tu telah diselewengkan? Ianya ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 13, 14 dan 41 guys. Korang boleh rujuk dekat dalam surah tu, dan dekat situ ada penerangan berkenaan dengan kitab-kitab yang telah diselewengkan. So berbalik kepada kisah di dalam The Book of Genesis tu, itu pasal sekarang ni orang-orang Zionis ni ataupun orang-orang dekat negara Israel sekarang ni ambil titipan cerita daripada The Book of Genesis tu berkenaan dengan Nabi Yakub, and mereka fikir dahulunya Nabi Yakub pernah mengalahkan Tuhan dengan bergusti tu kan. Kenapa sekarang ni tak boleh nak kalahkan Tuhan? Itu pasal diorang sekarang ni memang sangat-sangat jahat. So kira rasa kita dah jauh sangat ni, kita kembali kepada penerangan berkenaan dengan Bani Israel. So guys, dekat sini Kero akan terangkan secara ringkas je, yang di mana Bani Israel adalah bermaksud keturunan Nabi Yakub. And kepada anda yang masih belum tahu, Nabi Yakub merupakan anak kepada Nabi Ishak, dan juga Nabi Yakub merupakan cucu kepada Nabi Ibrahim. Jadi sekarang ni kita kembali kepada topik kita berkenaan dengan Yahudi sebagai sebuah agama, yang di mana agama Yahudi adalah tergolong di dalam kalangan orang-orang Bani Israel, dan dikatakan agama Yahudi ni tercipta selepas kewafatan Nabi Musa, yang di mana agama Yahudi berpaksi kepada kitab Taurat yang telah diselewengkan oleh mereka, oleh orang-orang Bani Israel. Mereka reka cerita, mereka tambah perisa dekat dalam kitab Taurat yang sebenar tu guys. Jadi nama agama Yahudi di dalam bahasa Inggeris adalah Judaism. Jika kita tengok dekat YouTube atau Google, kita search Judaism, memang ianya akan merujuk kepada orang-orang yang beragama Yahudi. Manakala untuk pengetahuan anda, Yahudi di dalam bahasa Hebrew adalah Yahudut, yang di mana perkataan Yahudut tu telah diguna pakai sejak daripada zaman Middle Age lagi, iaitu daripada Middle Age ni, dia punya zaman dia adalah daripada 500 Masihi sehingga 1500 Masihi. Jangka masa dia tu sebanyak 1000 tahun guys. Dan selepas 1500 Masihi, perkataan Judaism telah diguna bagi merujuk kepada agama Yahudi. Daripada Yahudut bertukar kepada Judaism guys. So Yahudi daripada segi bangsa pula memang sangat mudah untuk anda fahami, yang di mana bangsa Yahudi dikenali sebagai orang-orang daripada Bani Israel yang telah menerima ajaran daripada kitab Taurat yang telah diselewengkan. Kalau orang-orang Bani Israel yang beriman dengan kitab Taurat, yang menerima ajaran daripada kitab Taurat, yang mengikut ajaran daripada kitab Taurat semasa zaman Nabi Musa, mereka kekal digelar sebagai Bani Israel. Manakala kalau orang-orang Bani Israel yang menerima ajaran daripada kitab Taurat, tapi kitab Taurat yang telah diselewengkan, mereka beragama Yahudi dan berbangsa Yahudi. Perkara ni boleh dirujuk di dalam Al-Quran, yang di mana jika Al-Quran menyebut Yahudi, semuanya berbentuk celaan, mencela tindak tanduk Yahudi itu guys. Sebenarnya guys, terdapat pelbagai perspektif ataupun sudut pandangan berkenaan dengan maksud bangsa Yahudi, akan tetapi ini adalah maksud bangsa Yahudi yang Kero berjaya untuk discover based on beberapa rujukan. So jika anda dah faham dengan maksud Bani Israel, maksud Yahudi daripada segi agama, maksud Yahudi daripada segi bangsa, maka kita akan pergi kepada topik kenapa orang Yahudi sangat bijak guys. Okey, based on daripada apa yang Kero dapat daripada mendengar ceramah Ustaz Azhar Idrus di YouTube, beliau mengatakan orang-orang Yahudi ni bijak dan mempunyai IQ yang tinggi disebabkan oleh mereka adalah daripada keturunan Nabi-Nabi. Pada asalnya adalah Nabi Ibrahim, dan kemudiannya anak kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, dan anak kepada Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Dan daripada keturunan Nabi Yakub, iaitu Bani Israel tu, dekat situ ada banyak Nabi. Antaranya adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Alyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya guys. Memang banyak Nabi daripada keturunan Bani Israel. So itu adalah salah satu sebab mengapa mereka antara orang yang bijak pandai dan mempunyai IQ yang tinggi berbanding bangsa-bangsa lain yang ada dekat atas muka bumi ini. Dan disebabkan itu jugalah mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, sebab Nabi Muhammad bukan daripada keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad adalah daripada keturunan Nabi Ismail, yang di mana Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail merupakan adik-beradik dengan Nabi Ishak
tak cuma berlainan mak. Okey, kita cerita sikit lah. Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim melalui isteri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Manakala Nabi Ishak pula adalah daripada isteri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah, guys. So korang nampak dekat situ Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Lepas tu dekat situ Nabi Ismail turun Nabi Muhammad. And then kalau dekat Nabi Ishak pula, Nabi Ishak turun bawah sikit je Nabi Ishak tu ada Nabi Yaakob. And then bawah tu banyak Nabi. Korang faham tak? So berbalik kepada cerita tadi, dekat sini anda dapat lihat sendirilah mengapa orang-orang Yahudi begitu bijak, sebab mereka daripada keturunan Nabi-Nabi. So itu adalah salah satu sebab yang memang sangat-sangat kuat. Dan antara sebab lain mengapa mereka begitu bijak adalah ini adalah pemerhatian yang telah dilakukan oleh Dr. Stephen Kalion, yang di mana Kero dah ceritakan tadi. Dr. Stephen ni dia telah menetap di Israel selama 3 tahun untuk menjalani housemanship, yang di mana housemanship tu adalah lebih kurang macam internship, latihan industri. Dalam bahasa Melayunya latihan industri lah. Cuma housemanship ni digunakan kepada orang-orang medical ataupun orang-orang yang bakal bergelar sebagai doktor, seperti Dr. Stephen Kalion tu. So based on pemerhatian yang telah dilakukan oleh Dr. Stephen, Yahudi menjadi begitu bijak adalah hasil daripada amalan yang dilakukan oleh keturunan mereka, yang di mana terdapat beberapa peringkat amalan daripada baru lahir, ketika membesar dan dewasa. Jadi menurut Dr. Stephen, ketika dia bertugas menjadi sebagai seorang doktor di Israel, dia mempunyai seorang rakan yang sedang mengandung tau. Maka Dr. Stephen ni pun dia memerhati gerak-geri yang dilakukan oleh rakan dia yang sedang mengandung tu, yang di mana wanita mengandung tersebut adalah berbangsa Yahudi. Jadi apa yang beliau dapati, orang-orang Yahudi mempunyai beberapa amalan ketika mereka mengandung, yang di mana yang pertama, sang ibu yang sedang mengandung akan selalu menyanyi dan juga akan selalu bermain piano, dan perkara tu diselang-selikan dengan membuat latihan matematik, guys. Maksudnya kejap-kejap mereka akan menyanyi, lepas tu kejap-kejap mereka akan bermain piano, and then lepas tu kejap-kejap mereka akan membuat latihan matematik. Itu semua adalah di dalam proses ketika mereka sedang mengandung. So Dr. Stephen pun mendekati rakan dia yang sedang mengandung tu, and Dr. Stephen pun tanya kepada rakan dia, kenapa dia orang berbuat demikian? And jawapan dia cakap menurut orang Yahudi, dengan berbuat demikian mereka bukan sahaja melatih otak ibu yang sedang mengandung tu, bahkan mereka sedang melatih otak baby yang ada dekat dalam perut tu, guys. Daripada segi pemakanan, ibu yang sedang mengandung pada waktu pagi mereka akan bersarapan dengan makanan yang berkhasiat, iaitu kacang badam, kurma dan juga susu, guys. Pada waktu tengah hari mereka akan memakan roti berserta dengan ikan tanpa kepala. Kenapa ikan tanpa kepala? Sebab menurut orang Yahudi ni, ikan tanpa kepala mempunyai kimia yang tidak baik yang dapat merosakkan perkembangan otak yang ada dekat dalam perut tu. Mereka juga akan memakan pil minyak ikan. So itu adalah adat orang-orang Yahudi ketika mereka sedang mengandung. Dan seperti yang kita tahu, apa yang ibu mengandung makan tu memang mempunyai zat dan khasiat yang banyak, terutama sekali untuk anak mereka yang berada di dalam kandungan, guys. Badam, kurma, susu, ikan, pil minyak ikan, semua tu memang kita sedia maklum makanan yang mereka makan tu adalah antara makanan sunnah Rasulullah SAW. Cuma pil minyak ikan tu wallahu alam lah. Tapi yang selain daripada tu, semua tu adalah makanan sunnah Rasulullah SAW, guys. Badam, kurma, susu tu lah. So selepas lahirnya anak mereka ke dunia, anak-anak Yahudi yang berusia 1 hingga 6 tahun ni, budak-budak tu semua telah diterapkan untuk belajar bermain violin dan juga bermain piano, yang di mana mereka anggap, orang-orang Yahudi ni menganggap perkara tersebut adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang di mana benda tu akan meningkatkan IQ anak-anak mereka, guys. Based on kajian daripada saintis Yahudi itu sendiri, muzik akan membuatkan otak budak-budak ni menjadi lebih cerdas, kerana muzik merupakan sejenis senaman untuk otak, dan bermain muzik ketika kecil merupakan salah satu kewajipan bagi orang-orang Yahudi. Antara 1 sehingga 6 tahun tu mereka mewajibkan untuk bermain violin dan juga piano untuk mengembangkan otak anak mereka, guys. And then ketika mereka dah masuk ke darjah 1 sehingga darjah 6, mereka akan diterapkan dengan pembelajaran matematik yang berkonsepkan perniagaan, matematik in business, dan mata pelajaran sains pun diutamakan juga dekat sana. So daripada segi sukan pula, daripada kecil lagi mereka akan ajar anak-anak mereka dalam sukan memanah, sukan menembak dan juga berlari. Bagi diorang ni memanah dengan menembak ni kan sukan yang macam tengah target kan. Benda tu dapat melatih budak-budak tu semua untuk lebih fokus kepada satu-satu perkara, guys. Dan selepas dah habis sekolah rendah, ketika mereka berada di sekolah menengah pula, mata pelajaran sains diberi keutamaan, dan daripada sekolah menengah lagi, pelajar-pelajar telah diberi kelakan untuk mencipta apa sahaja jenis produk. Even produk tu buruk ke, tak masuk akal ke, tak bagus ke, guru-guru ataupun pendidik ni mereka akan teliti produk-produk yang diciptakan oleh pelajar-pelajar daripada sekolah menengah tu, dan kemudiannya selepas produk tersebut
tersebut telah ditapis dengan teliti, ianya akan dibawa ke politeknik ataupun universiti untuk kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan produk yang telah diciptakan oleh budak sekolah menengah tadi tu guys. So kita boleh nampak dekat sini, even budak sekolah menengah punya ciptaan pun mereka tak pandang rendah guys. The next one adalah, yang ni kalau Kero cerita korang jangan terkejut guys. Dalam fakulti perniagaan dekat universiti mereka ada satu projek ataupun assignment. Biasalah kan, kalau kita masuk dekat universiti memang ada projek, memang akan ada assignment lah untuk kita lulus that subject lah. Tapi guys, yang ni dia lain macam sikit guys. Yang di mana projek tersebut terdiri daripada 10 orang dalam satu kumpulan, dan andai kata kalau nak lulus dalam projek tersebut, mereka perlu dapatkan keuntungan sebanyak 1 juta USD guys. Kalau tak dapat 1 juta USD, mereka tak lulus. Maksudnya mereka akan diberikan dana untuk berniaga, dan daripada dana itulah mereka akan kembangkan menjadi satu produk ataupun satu servis yang boleh mendatangkan keuntungan. Tapi untuk modal perniagaan tu, mereka ada tajaan lah daripada company-company besar yang lain. So memang dekat sini kita tak payah nak heran lah. Kita semua memang nak boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri kenapa diorang ni boleh conquer 70% bisnes yang ada dekat dunia ni. Semua diconquer oleh orang-orang Yahudi. Daripada kecil sampai ke tadika, sampai ke sekolah menengah, sampai ke sekolah rendah, sampai ke sekolah menengah, and then sampai ke masuk ke universiti tu. Nak lulus the project tu, nak kena dapatkan profit sampai 1 juta mat. Tak ke gila tu namanya. Memang insane guys. And the next one adalah daripada segi amalan pemakanan mereka. Bagi orang-orang yang mengandung ataupun orang bukan mengandung, untuk dinner ataupun untuk makan malam, mereka akan makan buah-buahan terlebih dahulu dan barulah mereka akan makan makanan yang lain guys. Ini kerana bagi mereka, jika mereka makan makanan seperti makanan yang berkarbohidrat seperti nasi ataupun roti, dan lepas tu baru makan buah, benda tu akan membuatkan mereka senang untuk mengantuk, dan juga benda tu akan membuatkan budak-budak susah nak faham pelajaran dekat sekolah bila keesokan harinya tu guys. Tapi actually based on scientific pun, kalau makan buah-buahan terlebih dahulu memang banyak kebaikannya guys. Salah satunya adalah perut kita akan lebih senang untuk mencerna makanan yang kita akan makan selepas memakan buah tu nanti. And then daripada segi rokok, amalan merokok ni adalah amalan yang memang kalau dekat Israel tu mereka menganggap amalan tabu lah, ataupun dalam bahasa Melayunya pantang larang. Diorang memang haramkan rokok tu guys. Based on kajian yang dibuat di Universiti Israel, nikotin daripada rokok tu akan merosakkan sel-sel utama di dalam otak, dan ianya akan melekat pada genetik, dan apabila ianya melekat pada genetik, keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak, ataupun dalam bahasa kasarnya bodoh ataupun lembab lah. So itu adalah hasil kajian daripada universiti di Israel, dan rokok ni memang tabu lah di kalangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi jika anda nak tahu, pengeluar rokok terbesar dekat dunia ni adalah datangnya daripada Yahudi itu sendiri yang bernama Philip Morris. Yes. So itu sahaja cerita kita untuk video kali ni. Jumpa anda di video seterusnya. So Kero doakan anda semua berjaya dunia akhirat, insya-Allah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Assalamualaikum. Bye bye.